Muslimin dan Muslimat, insya-Allah pada pagi ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan dan perbincangan menggunakan kitab Al-Azkar. Kita masih lagi membahaskan doa-doa ataupun himpunan doa-doa penting yang diajarkan kepada kita oleh Nabi SAW untuk kita cuba amalkan sebaik dan sedaya yang mungkin, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Fasayakfikahumullah wa huwas sami'ul alim. Amma ba'd. Terima kasih pada pimpinan majlis pada pagi ini, Puan Hajah Salwa. Seterusnya kepada seluruh ahli jawatan kuasa muslimat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillahi ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama dipertemukan sekali lagi pada pagi ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat kebaikan, rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat, insya-Allah pada pagi ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan dan perbincangan menggunakan kitab Al-Azkar. Kita masih lagi membahaskan doa-doa ataupun himpunan doa-doa penting yang diajarkan kepada kita oleh Nabi SAW untuk kita cuba amalkan sebaik dan sedaya yang mungkin, insya-Allah. Kita sambung bacaan di dalam kitab pada muka surat 778 daripada Abdullah bin Amru bin Al-As. Di bawah sekali kitab ibu-ibu 629. Kitab satu lagi 629, kitab lama hijau 778. Masih lagi dalam membahaskan kumpulan doa yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Abdullah bin Amru bin Al-As, daripada Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhuma, bahawa ia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allimni du'aan ad'u bihi fi salati." Qala, "Qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim." Daripada Abdullah bin Amru bin Al-As,
dan daripada Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhuma, ia berkata kepada Nabi SAW. Abi Bakrin yang bertanya dan berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, ajarkan aku doa agar boleh ku baca pada setiap solatku. Jadi Abi Bakrin mohon pada Nabi supaya Nabi ajarkan beliau doa yang Abi Bakrin nak baca setiap kali selesai solat. Maknanya masa wirid-wirid tu lah, lepas-lepas selesai solat, dia nak baca doa itu. Lalu Nabi SAW bersabda, katakanlah. Doa itu yang dalam kurungan tu lah, dalam tulisan Jawi tadi, dalam kurungan tu, itulah doa yang Nabi ajar. Yang bermaksud, ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah banyak menganiaya ataupun menzalimi diriku sendiri, sedangkan tidak ada yang akan mengampunkan segala dosa kecuali Engkau sahaja, ya Allah. Oleh kerana itu, curahkanlah maghfirah ataupun keampunan dari sisimu dan limpahkanlah rahmat kepadaku. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Muslimin dan muslimat. Dalam doa ini Rasulullah SAW mengajar kepada Abi Bakrin dan kepada kita juga secara umum, supaya setiap kali selesai kita mendirikan solat, kita berdoa mohon keampunan. Benda yang paling penting dalam kehidupan seorang manusia, dalam kehidupan khususnya bagi seorang Muslim, adalah kita senantiasa mengharapkan keampunan Allah. Macam yang kita sebut sebelum daripada ini, hebat macam mana pun kita, terkenal macam mana pun kita, berpengaruh macam mana pun kita, kalau mati dalam keadaan Allah tak ampunkan dosa, maka tidak ada ertinya kehidupan kita. Jadi oleh kerana itu Rasulullah SAW mengajarkan kita supaya dalam doa yang kita panjatkan selepas solat itu, hendaklah kita minta keampunan Allah. Itu dahsyatnya keampunan yang didambakan oleh seorang hamba kepada Tuhannya. Walhal, kata ulama, kita baru lepas solat. Solat tu sendiri adalah salah satu cara kita minta ampun dengan Allah. Dan dalam solat tu pun banyak doa kita minta ampun, kan? Dalam doa, dalam sujud, dalam duduk antara dua sujud, Rabbighfirli apa semua. Habis sembahyang tu dah doa dah. Sembahyang tu sendiri dah salah satu cara kita minta ampun dengan dia. Habis solat, doa minta ampun lagi. Jadi gambaran dia apa, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian? Gambaran dia yang pertama, kita kena sedar pengampunan ini suatu yang sangat penting dalam hidup kita. Minta ampun ni dan mendapat keampunan Allah itu satu nikmat yang paling mahal, paling berharga. Kadang-kadang orang tanya juga, macam mana Ustaz kita nak tahu Allah ampun ke tidak dosa kita? Jawapan dia, susah nak tahulah. Kita cuma boleh bersangka baik, kan, yang Allah ampun dosa kita. Dan petanda dia tu mungkin boleh tengok kita dah tak buat dah dosa lama, kita dah tak mengulang dah balik dosa-dosa harian. Oh, dosa harian banyak benar dosa tu, kan? Dosa-dosa kita tu diulang-ulang, kita tak buat dah. Mudah-mudahan itulah tanda pengampunan Allah. Itu je.
Nak tahu betul-betul dapat sertifikat, tu tak adalah. Malaikat pula datang ketuk pintu rumah, alhamdulillah hajah, dosa hajah clear dah tahun ni, boleh buat baru. Tu tak adalah. Jadi yang kita nak, usaha kita ke arah keampunan. Jadi nombor satu, kita kena faham besarnya nikmat keampunan itu. Dan nombor dua, kita kena faham pasal apa berulang-ulang minta ampun, minta ampun, minta ampun. Jawapan dia mudah, sebab dosa kita banyak. Itu je. Jangan tanya pula, ya ke Ustaz? Macam bagus je kita ni. Kan? Jangan. Kita kena rasa dosa kita banyak. Dosa dengan Allah, dosa dengan Rasul, dosa dengan mak ayah, kan? Dosa dengan anak, dosa dengan suami, dosa dengan isteri, dosa dengan jiran, dosa dengan kawan, dosa dengan alam, dosa dengan binatang, macam-macam dosa kita. Kalau list tu terlampau banyak. Jadi sebab itu tugas kita berdoa minta ampun dengan Allah sungguh-sungguh. Dan yang paling penting, paling utama adalah jangan tinggal solat. Sebab solat itu dia punya kunci kepada keampunan Allah. Kita ambil satu pengajaran yang berlaku baru-baru ini semalam lah. Bila anak anda Tuan Guru kita Dr. Zulkifli Al-Bakri meninggal dunia, kan, 5:30 subuh macam tu lah semalam. Anak lelaki dia yang nama Hamad itu, kanser, kan. Jadi saya dengar dalam ceramah dia semalam, walaupun anak meninggal tapi dia boleh buat kuliah lagi. Tu kira hebat. Kita kalau anak meninggal tak tahu apa jadi kita ni, kan. Tak bercakap dah dengan orang, kan. Tengok muka ustaz pun menyampah dah kita. Bila anak kita meninggal ni, kurang-kurang sedih tu berlarutan juga, tapi dia boleh buat kuliah. Dalam keadaan anak meninggal boleh buat kuliah, tu kira hebat. Sebab pada dia majlis ilmu ni benda yang paling besar dalam hidup kita. Kita boleh buat main-main, kita tak boleh buat lebih kurang. Sebab tu dalam sedikit perkongsian dia semalam, dia ada sebut, dia kata kematian anak dia ni, ini satu, banyak benda dia dapat, banyak benda dia belajar. Walhal dia dah tok guru besar dah, bekas mufti, bekas menteri agama apa semua. Dan dia kata antaranya, dia kata jangan tinggal solat. Sebab dia kata anak dia tu walaupun dalam keadaan sakit, mereka tetap buat solat berjamaah. Walaupun kanser, walaupun terbaring, walaupun kena kemo dan sebagainya, tetap usaha juga sampai habis hayat solat berjamaah. Saya bukan ibu-ibu, saya demam pun tak pergi surau dah. Belum kanser lagi. Kita ni sakit demam sikit, tergeliat sana tergeliat sini, dah tak ada dah. Mungkin salam je lah Tok Imam. Tapi ni pengajaran. Ini pengajaran. Betul lah Rasulullah sebut, jadikan orang yang mati itu sebagai iktibar bagi kamu. Ambil iktibar daripada kematian manusia. Itu kita kena ambil. Sahabat saya pun, Ustaz Hashim pun meninggal, kan, sehari sebelum. Jadi ini semua orang-orang hebat lah, tuan-tuan ibu-ibu sekalian. Orang-orang yang hidupnya menghabiskan usia untuk agama, untuk menegakkan Islam, untuk menyebarkan risalah agama, untuk menyebarkan dakwah. Jadi sebab itu ingat, nombor satu, besarnya nikmat pengampunan ini. Dan tugas kita minta ampun. Istighfar jangan tinggal. Paling kurang 100 kali. Itu paling kurang. Sebab Rasulullah pun paling sikit 70 ke 100 kali sehari. Nabi beristighfar, Nabi minta ampun, Nabi merayu pada Allah, walhal baginda tak ada dosa. Nabi-Nabi ni semua maksum, Allah pelihara mereka daripada dosa dan salah. Tapi setiap hari Nabi tak pernah lekang Astaghfirullahalazim, minta ampun dengan Allah. Jadi kita yang dosa menimbun ni, lagilah kena lebih minta ampun. Dan yang kedua tadi saya sebut, kita kena sedar dosa kita memang banyak.
Sejak akil balik sampai hari ni dah puluh tahun, banyak dosa kita, kan? Jadi kita harap dan letakkan sangkaan baik yang Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan segala dosa kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan dalam doa itu Nabi bagi tahu kita minta merayu pada Allah atas sebarang dosa kita, kerana kita sebut tidak ada yang boleh mengampunkan dosa kecuali Engkau sahaja ya Allah. Jadi kena ingat tu, dosa ni Allah sahaja yang boleh mengampunkan. Maksudnya ialah dosa-dosa kita dengan dia lah. Yang dengan manusia tu cerita lain. Itu kita kena minta maaf, minta halal apa semua. Tapi dengan Allah ni pun banyak juga dosa kita, kan? Macam-macam lah. Dosa aurat, dosa solat, dosa mengata, dosa itu, dosa ini, banyak. Jadi kita kena ingat, yang boleh clearkan semua dosa kita, dosa hamba-hamba ni, Allah saja. Sebab itu saya kata selalu, antara nikmat bagi orang yang mati, yang kita pun mengharapkan dua nikmat besar ini, yang saya pernah sebut berulang kali di sini dan di tempat lain. Bila meninggal saja satu orang manusia dan dia dapat dua benda ni, cukuplah untuk dia akan selamat di alam barzah dan di padang mahsyar besok. Benda yang sangat semua orang mengharapkan, termasuk kita yang hadir, yang menonton semua-semua ni, semua nak dua benda ni. Yang pertama, kita nak bila kita mati Allah ampun dosa kita, insya-Allah. Yang kedua, kita nak pada hari kita mati besok Allah redha dengan kita. Cukuplah dua tu. Cukuplah dua tu, ibu-ibu sekalian. Pada hari manusia meninggal, dia dapat dua benda ni, syurga tu untuk dia. Pertama, Allah ampun segala dosa. Habis kan? Apa nak dibimbang? Bila hari mati tu Allah hapus semua dosa dia, clear. Tak ada apa dah. Yang kedua, Allah redha dengan dia. Allah redha nak. Dapat keredaan Allah yang kita doa tiap-tiap hari, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kita minta Allah redha dengan kita. Dan saya sebut dah juga, nak dapat redha Allah, kita terlebih dahulu kena redha dengan Allah. Kita dulu kena redha dengan ketentuan dia, dengan aturan dia, dengan kehendak dia. Apa yang Allah dah atur untuk kita sehingga hari ini, kita kena redha dulu, baru datang redha Allah. Ini kita asyik bersungut, asyik mengeluh, asyik merintih, asyik komplain, lepas tu minta redha dia. Mana boleh dapat? Jadi bayangkan ibu-ibu sekalian, orang yang mati Allah tak ampun dosa, tak ada apa dah. Cerita dia ulama kata api neraka. Itu sebab saya kata tadi, pengampunan Allah ni sangat penting. Sebab itu dalam doa tu Nabi ajar kita sebut, tidak ada yang boleh mengampunkan dosa manusia kecuali Engkau saja ya Allah, dan curahkanlah keampunan kepada kami dan limpahkan rahmat kepada kami. Kita mohon juga rahmat daripada Allah. Rahmat ni kita dah ulang dah banyak kali. Rahmat ni bahasa Arab, Melayu pun rahmat juga. Maknanya kasih sayang pun boleh. Kita nak kasih sayang Allah kepada kita. Rahmat ni simpati pun boleh, kasih sayang pun boleh, kurniaan dia pun boleh, anugerah Allah pun boleh, semua boleh. Kan? Kita nak Allah sayang pada kita, Allah turunkan rahmat, kasih sayang dia. Rahmat tu lebih tepatnya kasih sayang Allah lah, kan? Allah sayang pada kita. Bila Allah sayang kita, ibu-ibu sekalian, tak ada apa dah lah. Itulah kemuncak ketenangan hidup yang kita akan dapat. Baik. Kemudian di bawah tu sikitlah huraian dia, kata kasirin dengan maksud banyak, pada riwayat lain disebut kabiron. Kabiron maknanya besar lah, kabir.
Itu tak ada apalah, itu semua huraian tentang kalimah kasir dan kabir. Doa tersebut di atas walaupun diriwayat bahawa membacanya sangat baik, sangat berguna dan sah di dalam solat, tetapi sunat dibaca pada setiap tempat. Ini doa ni bukan baca lepas solat je, bila-bila pun tak apalah, kan? Nak tidur ke, lepas kuliah ke, apa ke, baca je lah. Yang penting kita baca tu dengan penuh keinsafan lah, dengan penuh harapan, kita mohon doa yang terbaik, keampunan Allah kepada kita. Baik. Wafi riwayatin, dalam riwayat lain ada disebut wafi baiti, dan dibaca di rumah, rumahku. Baik. Kemudian yang berikutnya dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Siapa dia Abu Musa al-Ash'ari ni? Sahabat Nabi yang mulia, antara sahabat baginda yang sedap suaranya ketika membaca Al-Quran. Itu Abu Musa al-Ash'ari. Dan Abu Musa al-Ash'ari ni juga pernah Nabi curi-curi dengar dia baca. Di malam-malam Nabi round jalan-jalan cari siapa rumah sahabat yang baca Quran. Malam tu kebetulan Abu Musa sedang baca, Nabi dengar, Nabi letak telinga dekat dinding rumah Abu Musa. Nabi dengar sampai habis, kemudian Nabi balik. Dan besok lepas subuh jumpa Abu Musa, Nabi kata, wahai Abu Musa, sedap kamu baca Quran malam tadi. Abu Musa kata, kau dengar ke? Ya, aku dengar. Abu Musa jawab, kalau aku tahu kau dengar malam tadi, lagi sedap aku baca. Nampak? Itu hebatnya sahabat. Dia tak tahu Nabi curi dengar kan, belakang dinding je. Dia kata, kalau tahu wahai Rasulullah, lagi sedap aku baca. Tak. Salah seorang dia Abu Musa, seorang lagi Ibnu Abbas juga, sepupu Nabi. Nabi pun selalu suruh Ibnu Abbas baca. Jadi saya dah sebut dah kuliah lepas, saya rasa konsep kita ni sunnah dia bukan baca saja Quran, bukan dibaca saja, tapi ambil waktu juga dengar Quran. Sebab benda tu Rasulullah buat. Nabi baca juga, time dengar Nabi dengar. Jadi dua-dua kena on. Tak. Time kita sibuk, dengarlah. Tengah tunggang langgang kat dapur dah, kupas bawang, mesin tu, blender itu, gedebak-gedebuk, pasang Quran. Kalau time gedebak-gedebuk tu boleh baca, tu kira wali Allah lah. Tu kira dahsyat lah tu. Itu kira hebat. Jadi cari ruang. Time baca, lepas semayang baca sikit lah, lepas subuh baca ke apa. Time sibuk, dengar lah, dalam kereta ke, di rumah, petang-petang ke apa, cari masa. Sebab itu juga benda yang Rasulullah buat. Baik, hadis ni pula daripada Abu Musa al-Ash'ari, daripada Nabi SAW, innahu kana yada'u bihazad du'a, Allahumma ghafirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni, Allahumma ghafirli jiddi wa hazli wa khati'i wa khata'i wa amdi wa kullu zalika indi, Allahumma ghafirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddimu wa antal muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir. Daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya Nabi SAW membacakan doa ini. Maknanya Abu Musa pernah dengar lah. Itu yang disebut. Antara doanya Nabi minta, ya Allah, ampunilah kesalahanku. Samalah ceritanya, minta ampun kan, ampunkan segala salah silapku ya Allah. Sebab kita kena ingat, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kita ni ada masa tersilap, ada masa kita khilaf, kita tersilap, kita tersalah. Termasuk kami juga, para asatizah. Kadang-kadang apa yang kami sampaikan itu ada benda yang kami tak perasan.
tersilap huraian, tersalah baris ayat, tersalah dalil, macam-macam. Pengalaman 24 tahun berceramah ni, ibu sekalian, macam-macam benda yang kita dah hadap. Kesilapan tu kadang-kadang tidak disengajakan, selalunya tak sengaja lah kan, bukan sesaja kita nak bagi hukum yang silap. Kadang-kadang kesilapan tak disengajakan. Jadi kita minta ampun di atas kesalahan kita. Kemudian Nabi kata di atas kejahilanku. Yalah, dulu kita jahil, tak ada orang lahir terus jadi ustaz, tak ada. Lahir terus jadi orang baik. Ibu-ibu lahir darjah 2 tudung labuh. Tak ada harapan pak gayanya kita ni kan. Zaman-zaman jahiliah kita dulu kira tahun 80-an, ibu-ibu masa tu 70-an pakai scarf tu kira makom tinggi lah. Nah, zaman itu nah, tak ada orang pakai tudung kan. 70-an tak ada orang pakai tudung, payah nak jumpa. 80-an, tahun 81 dengar, tahun 81 saya darjah 1. Jangan kira umur saya 25 kan. Tahun 81 saya darjah 1, sekolah kebangsaan Gombak Utara, Gombak lah. Jadi yang bertudung masa tu ustazah, itu pun terkeluar juga anak rambut jambul, body woodpecker tu keluar masa tu. Selempang gitu kan. Cikgu Inggeris jangan cakap lah, teacher kita Cikgu Faridah nama dia kan. Ingat pasal comel kan. Jadi nak sebutnya zaman itu kan, jahil, kita tak reti apa. Yalah, tengok gambar sekolah rendah pun seram kita, rasa nak muntah darah rasanya. Seluar pendek, ibu-ibu skirt biru. Jangan saya dah berjubah ustaz. Tu ustaz kelentong kan. Zaman tu kita rasa kan, seluar pendek, skirt biru kan, biru pekat, kalau sekolah menengah biru cair. Zaman tu mana ada orang-orang pakai tudung, zaman kita jahil dulu lah. Jadi kita minta ampun dengan Allah. Kita tak reti apa masa tu kan, kadang terikat dengan peraturan sekolah. Walaupun saya pernah cerita masa tu arwah ayah saya, arwah abang ipar saya jumpa guru besar masa tu saya darjah 3 kan, nak naik darjah 4, minta jasa baik guru besar, boleh tak tahun depan anak saya nak pakai seluar panjang, dengan anak buah saya lah. Saya dengan anak buah saya 2 orang, kami 3. Guru besar kata tak boleh, ini peraturan kementerian masa tu lah, Kementerian Pelajaran kan, Jabatan Pelajaran masa tu. Jadi dia kata tak boleh. Arwah ayah saya kata boleh tak minta jasa baik guru besar, jasa baik. Guru besar kata okey lah, saya bagi, tapi kalau apa-apa tanggung. Jadi tahun depan tu kami 3 orang seluar panjang, dah macam kera sumbang pula. Semua orang tengok hal mamat ni kan, macam ya je. Nampak kan. Tapi ialah besar jasa guru besar tu, besar pahala dia kan, dia bagi kita buat benda baik, walaupun benda tu mungkin pada saat itu bercanggah dengan peraturan pendidikan lah kan. Tapi itulah kebaikan, itulah jihad yang kita kena buat. Dan pada saya lah, pada zaman itu Arkam ada jasa yang besar masa itu kan, dengan pemakaian mereka, ekonomi mereka, dia ada peranan. Kita tidak nafikan lah, semua pihak ada peranan masing-masing, ada jasa baik masing-masing pada masa itu. Jadi sebab itulah doa ni Nabi ajar minta atas kejahilan kita, terutama kaum ibu lah kan, dengan pemakaian pada zaman-zaman dulu. Saya jumpa ramai masa tu, saya pernah lah tahun 95, tapi dah 90-an lah, saya balik cuti sekejap daripada Mesir masa tu, balik ke Malaysia. Lepas tu saya mengajar sekejap, jadi guru di sekolah saya lama lah, sekolah Gombak Utara tu. Jadi saya ada kenal beberapa guru perempuan. Ada seorang tu dah meninggal pun masa itu. Lepas saya balik tu dia meninggal, sakit. Ada seorang tu saya kata, akak ni hebat lah,
saya kata. Akak mengajar bahasa Melayu, mengajar sains, tapi akak punya pemakaian ni saya tengok okey. Cikgu Nolia nama dia. Ada lagi sampai hari ni. Masih mengajar lagi. Jadi, saya kata kat dia, saya kata akak hebat. Pakai stokin, saya kata. Dia kata apa? Ustaz tengok saya ni baru ni Ustaz. Kalau Ustaz tengok saya sebelum ni seram Ustaz. Kan? Kalau Ustaz tengok saya sebelum ni dengan tak bertudung, dengan itu, dengan ini. Nampak? Maknanya, orang dah mula. Dan saya rasa 2022 ni, insya-Allah, dia akan jadi pelik bila orang tak pakai tudung. Dia jadi terbalik. Zaman kita dulu 80-an 70-an orang pakai tudung pelik. Orang pakai kopiah ni orang tak berani, pakai jubah lagi tak berani. Orang panggil Pak Haji terus. Dia tengok kita pakai kopiah, bawa balik haji ke? Seram kita masa tu. Kan, pakai jubah pun sama. Tapi hari ni orang tak heran. Kan? Orang tengok pakai seluar pendek, orang heran. Kenapa Pak Haji ni dah tua macam ni? Dah, orang pelik. Dulu terbalik kan? Sekarang dah terbalik. Sebab apa? Alhamdulillah ilmu agama ni dah meluas. Dengan teknologi yang ada, dengan live apa semua, dengan zaman yang serba canggih hujung jari, semua maklumat kita boleh akses dengan mudah dan pantas. Jadi orang ni dia mencari, ibu sekalian. Orang sekarang ni dia ada kesungguhan nak belajar. Kan? Terutama masa COVID dengan Zoom, dengan Google Meet, dengan itu, dengan ini. Benda tu pun main peranan juga. Dan saya tengok Alhamdulillah masyarakat kita walaupun ada yang yalah masih orang kata degil-degil gitu kan. Tapi overallnya kita tengok banyaklah berbeza dengan 2-30 tahun dulu. Kefahaman kita dengan agama ni pun dah nampak kuat. Kalau zaman 80-an dia punya khurafat ni tak boleh buat bincang kan. Dia punya budaya tahyul, budaya khurafat dalam masyarakat Melayu zaman itu tak boleh buat bincang. Biawak selalu jadi mangsa. Kan? Biawak melintah je tak boleh. Ini ada bawa sial, patah balik rombongan pengantin. Rombongan nak kahwin pula tu. Kan, nampak biawak tekong kata, oh tak boleh, patah balik. Biawak. Bahaya. Signal. Biawak bagi syarat. Kan, besok kita gerak. Besok gerak, melintas lagi biawak tu. Dah itu highway dia. Laluan dia ke sungai, memang tepi sungai jalan tu kan. Memang biawak punya lain. Sampai kesudah tak kahwin kawan tu. Biawak punya pasal. Kan, percaya pada biawak. Percaya pada bunyi burung hantu. Dulu-dulu kan, dengar bunyi burung hantu, ni ada bahaya. Bunyi ayam berkokok waktu senja, anak dara nak lari rumah. Dia sebenarnya suka hati ayam tu bila dia nak berkokok. Sebab ayam biasa berkokok pagi. Bila dia berkokok maghrib, orang Melayu mula mereka. Itu kelebihan orang Melayu. Dia mereka pasal apa ayam ni berkokok maghrib. Kan? Padahal suka hati ayam tu lah. Dia pun dah pening tak tahu siang ke malam. Dia nak berkokok suka hati dia. Oh, dia kata maghrib je, ini tanda ada anak dara nak lari pada kampung. Ada je lah benda dia reka ni. Kan, hujan panas ada je lah, orang besar mati, lagi apa, macam-macam lah ibu-ibu sekalian. Kan, kalau nak buat kenduri kahwin majlis besar-besar, lambung baju pengantin, betul tak? Yang syarat tak basuh pula tu, baju yang busuk hapak tu, lambung atas bumbung, hujan tak turun, udah jadi bomoh hujan pula dah kan. Dalam kuali tu, dalam periuk. Oh tu ada juga Nanti bila kahwin hujan lebat. Macam-macam. Tapi yang saya tak boleh lupa tuan-tuan, mak kita pesan, kalau main dengan kawan terantuk kepala, antuk balik. Kalau tidak mati, astagfirullahalazim. Betul tak? Betul kan? Tunjuk pelangi. Tunjuk pelangi jari kudung, macam-macam. Allahu akbar. Mudah-mudahan Allah ampunlah dosa orang dulu-dulu no. Dia tak tahu. Tapi antuk kepala tu memang rare betul lah itu. Saya main dengan kawan kan, boleh entry, kerja-kerja terantuk, pegang kepala kawan tu. Laga balik, takut mati. Laga kuat-kuat dulu mati kan. Jadi Allahu akbar. Itu dulu. Kan? Itu zaman jahiliah lah tu, tak reti.
ilmu agama kurang, kuliah pun tak ada masa tu, ustaz pun tak lahir lagi kan, ustaz pun jahil kat masa tu, sama hantuk kepala kat kan. Jadi itulah ceritanya. Itu doa tu Nabi kata, ya Allah atas kejahilanku. Nabi tak jahil, doa ni Nabi nak ajar kita. Jangan spin pula, kok ada orang spin pula kan. Oh dia kata ustaz kata Nabi jahil. Tak, ini doa Nabi sebenarnya nak ajar pada kita. Nabi bukan jahil, Nabi ni fatanah, bijak pandai. Tu kena belajar, tu kena ingat. Kemudian kelewatan batasku pada suatu perkara. Maksud dia wa israfi fi amri, maknanya ya Allah ada benda yang kadang-kadang aku melampaui batas. Telajak bahasa dia. Telajak. Ada benda kadang-kadang memang kita telajak, ibu-ibu sekalian. Telajak makan, telajak tidur, telajak bergurau, telajak macam-macam telajak. Kan kadang-kadang banyak benda lah yang kita ni kadang-kadang tak sedar itu adalah perkara yang melampaui batas. Benda ni memang kadang-kadang kita memang tak perasan, tapi benda tu berlaku sebenarnya dalam hidup. Kan? Jadi kita minta ampun di atas kelewatan batas atau telajak tadi tu. Dan sesuatu yang engkau lebih tahu daripadaku, ya Allah. Kita minta ampun juga sebab ada benda kadang kita tak sedar tapi Allah sangat tahu. Ya Allah ampunilah keseriusanku. Tu ayat dia tu. Ampunilah benda yang aku buat dengan sungguh-sungguh. Benda jahat yang kadang-kadang aku buat ni betul-betul kan, tinggal semayang lah, itulah ini, dedah aurat secara serius, maknanya sengaja. Kita minta ampun. Ataupun dalam bentuk gurauanku, dengan maksud aku buat main-main, semayang main-main, dah lagi apa, dengar kuliah main-main, bagi kuliah pun main-main, ustaz contohlah dah. Ataupun apalah benda kita buat ibadah ni jangan main-main. Macam saya sebut dululah, masa kita main-main pun jangan main-main. Walaupun nama dia bermain-main, main betul-betul kan. Main bola contoh, main bola betul-betul. Ni sampai bergaduh mati 127 orang dekat Indonesia tu kan. Kita sokong-sokong bola ni, ibu sekalian, sokong je lah, jangan lebih-lebih kan. Saya pun sokong bola agak, tengok bola agak, walaupun tim saya kalah agak semalam 6-3 banyak kena semalam kan, tapi tak ada apa pun. Tak adalah malam tadi Manchester kalah, pagi ni tak datang kuliah pula. Tak ada, tu teruk benar tu kan. Kita ni sokong-sokong biasa, menang kalah tu biasa, tapi jangan sampai merusuh kan, bergaduh dengan pasukan lain, bergaduh dengan polis pula nak kawal, tembak gas pembedah mata, dah tercungap-cungap, tu yang ramai mati 127 lebih tu. Lebih kot yang terkini yang masuk hospital ramai tu di Malang, apa nama tempat kan, nama pun dah Malang, tu yang seram juga kita ni. Jadi sebab itulah ambil pengajaran lah, kita jangan berlebih sangat. Apa-apa pun benda yang kita buat tu jangan kita bermain-main, buat dengan serius. Kemudian kesilapanku dan kesengajaanku, tak kira lah benda khilaf, tersilap ke, sengaja ke tak sengaja, apa pun jalan ceritanya adalah kita kena minta ampun dengan Allah. Ibu-ibu, saya ada terbaca satu komen dekat Facebook, duduk atas bantal takut bisul. Ni dah tertinggal kereta api dah tadi ni kan, yang benda-benda khurafat tu. Jangan duduk atas bantal kan, takut bisul. Tapi sebenarnya benda tu ialah sebab bantal ni duduk di kepala kan. Itu cara orang tua nak mendidik. Tapi dah kita ni luruh bendul kan. Itu kita faham gitulah. Kita pun duduk-duduk tak bisul pun maaf tu. Cari penyakit dengan orang tua tu. Baik, kemudian sambung cerita tadi. Semuanya ku akui dari diriku sendiri. Maksud dia kita mengakui kelemahan. Mana kita sedar diri lah. Doa ni makna kita sedar diri. Itu yang bagus. Dan ini yang saya sebut selalu, ini tujuan kita mengaji, kuliah. Kita dengar ceramah kan. Kita duduk dalam majlis ilmu ataupun kembara ilmu. Macam ibu-ibu nak pergi tarim apa semua tadi ni Mesir kan.
Saya tak boleh dengar perkataan mesti ni, saya rindu sebenarnya kan. Jadi itu pun kembali ilmu, tak kisah. Benda-benda baik macam tu, dengar walaupun sikit. Kita datang dapat setengah jam, dapat 10 minit, dia duduk-duduk, ustaz pun insya-Allah kita jumpa bulan depan. Kita pun duduk jadilah. Ambil barakah tak? Sebab ilmu ni ibu sekalian, sifat dia hidup. Ilmu huwan nur. Ilmu itu cahaya, sifat dia hidup. Hidup ni maksud dia apa? Dengarlah banyak kali, benda yang sama sekalipun dia akan terjentik di hati kita. Sebab itu kami yang jadi ustaz ni pun bukan kerja mengajar saja. Kami pun curi masa dengar kuliah. Dengar, jangan cakap ustaz tak apa pandai. Mana tahu pandai. Banyak benda yang kami tak tahu ni kan. Banyak benda kita kena rojok juga. Hari-hari orang masuk PM tanya soalan itu, soalan ini, masalah itu, masalah ini. Kadang-kadang kita tak boleh jawab kan. Tanya sampai kita tengok masalah dia, kita pula pening. Ni macam mana aku nak selesaikan kan. Kadang-kadang kita terlambat jawab sikit, kena sabarlah kan. Kadang diorang nak jawapan segera kan, kita nak rojok dulu. Jadi sebab itu saya pun ada masa-masa curi dengar juga. Petang semalam balik satu tempat, dalam kereta scroll-scroll nampak Ustazah Asma Harun tengah live dekat sekolah Mahat Muhammadi kan, Banat. Beribu, penuh padang tu, student semua, budak-budak perempuan. Dan lah dengar sikit 20 minit kan, bercoloteh dia tu, dengar dia bagi motivasi ke budak-budak ni, kita pun dapat ilmu sikit. Pendek je video, seminit lebih, Dr. Zulkifli Al-Bakri tentang kematian anak dia tu. Lepas tu dia kuliah sekejap, petikan tu orang potong, edit sikit, buat. Saya tengok dalam TikTok dia sendiri, dapat ilmu tak kan. Bila dia kata ulama dulu apa pun berlaku, mereka mendahulukan majlis ilmu. Tu yang dia kuliah agak tu, walaupun anak baru meninggal. Nampak? Jadi kita pun terfikir, betul lah majlis ilmu ni jangan buat main. Dapat ilmu tak? Jadi itu penting. Walaupun sikit, walaupun orang kata 2-3 minit, video-video pendek yang kita tengok kan, mesti ada kebaikan. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, itu doa yang Rasulullah ajar kepada kita. Baik, kemudian kita minta lagi, ya Allah ampunilah kesalahanku yang terdahulu, yang terkemudian, makna yang akan datang juga, yang aku sembunyikan, yang terang-terang, serta kesalahan yang sesungguhnya engkau juga lebih mengetahui daripadaku. Jadi tak kira apa juga bentuk salah silap, yang tersembunyi ke, yang jelas, sengaja, tak sengaja, yang sekarang, yang lepas, yang akan datang, semua cerita dia minta ampun dengan Allah. Engkaulah juga yang lebih mengetahuinya daripadaku. Engkaulah yang awal, tidak ada permulaan. Engkau yang akhir, tidak ada kesudahan. Engkau pula yang maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Jadi ingat, itulah Allah, Tuhan kita yang sangat baik, yang sangat pemurah, yang sangat mengasihani. Kita jangan cakap, nak buat macam mana ustaz, dosa saya banyak ustaz, macam mana Allah nak ampun. Jangan cakap macam mana. Allah ni dia sentiasa menunggu aja. Paling cantik Allah tunggu kita ni 2/3 malam akhir setiap malam. Bukan malam Ramadan saja, bukan malam Lailatul Qadar saja, bukan malam nisfu Syaban saja. Tiap-tiap malam, 2/3 malam akhir, Nabi kata Allah turun ke langit dunia. Paling dekat dengan kita, atas kepala kita ni langit dunia lah. Allah tunggu tengok siapa yang bertaubat, siapa yang menangis, siapa yang merayu, siapa yang berdoa, siapa yang berhajat. Allah kata semua aku bagi. Jadi tak usah bagi alasan dosa kita banyak. Memang bukan dosa kita je, semua orang punya dosa kan. Nanti orang kata pula, ustaz bolehlah dosa tak banyak. Tahu mana kan, tahu mana dosa ustaz tak banyak kan. Kita tengok ustaz depan ni, macam wali kan. Ibu-ibu tengok ustaz ni macam wali kan. Cuba tengok sekali ustaz dengan ustaz duduk sekali, apa jadi? Biasa tengok
Cuba tengok sekali. Kan? 3 minggu lepas kot kami jumpa ustaz-ustaz. Sebab kami ni jarang jumpa ibu-ibu sekalian. Tengok jadual kat kuliah je. Oh, besok ustaz ni. Jumpanya tidak. Dah masing-masing berkuliah kan. Selisih atas jalan. Jadi 3 sebulan lepas kot kami jumpalah ustaz-ustaz. Ustaz Adi Talha, Ustaz Sapidin, Ustaz Syarizan Daud Turabi, saya. Lepas tu adalah kat 10 orang kot. Minum. Lepak tepi jalan. Yalah, kalau tengah jalan kelanggar pula kan. Lepak tepi jalan dekat Jalan Ipoh. Apa? Pakistan, Karachi, apa benda entah. Kan, roti-roti tempayan macam tu lah. Jenis-jenis Pakistan punya roti tu. Menyembang. Sebelum tu pernah buat. Sebelum PKP dulu pernah. Ni dah lama tak buat jumpa sembang. Dan saya pernah tanya dekat Abang Jai yang dulu jaga Masjid Ar-Ridwan, dan dia pernah jadi PA Ustaz Zaidul satu masa dulu. Dia yang mengatur sebenarnya kan. Dia seronok dengan kami ustaz ni, jadi dia yang mengatur. Dan pernah sekali dulu masa tu saya dengan Ustaz Resuki pun ada, ramai lah, dekat 20 orang masa tu ustaz semua. Saya yang tanya dekat Abang Jai tu. Saya kata, Abang jaga kami ustaz, abang handle kuliah kami ustaz. Satu je soalan saya nak tanya abang. Saya kata, anak-anak murid ni tahu tak perangai ustaz macam ni? Perangai ustaz ni bila duduk sesama ustaz, gelak-gelak bergurau, tepuk bertampar kan, melawak, gelak berguling semua ni, anak murid tahu abang? Dia kata tak tahu ustaz. Anak murid tengok ustaz semua macam wali-wali ustaz. Duduk depan warak dengan jubah, dengan ridak, dengan itu dan ini kan. Kalau diorang tahu tak? Tak tahu ustaz. Diorang tak tahu. Yelah, kami ni ibu-ibu sama macam ibu-ibu ke? Sama je kan. Cuma bila duduk depan ni nampaklah macam baik sikit kan. Macam wali sikit kan. Itu adab kita lah. Tangan depan ni nak hoha-hoha juga kan. Tapi bila kita jumpa ibu-ibu pun sembang dengan saya, kadang saya gelak-gelak kat belakang kan. Sama je. Jadi cuma ialah orang kata adab kan. Guru dengan murid, murid dengan guru ada adab. Minggu lepas kan viral, dia tarik janggut Ustaz Zahar kan. Kita tengok video tu. Ibu-ibu ni baca Quran je, tak tengok video-video ni. Ada satu isu, ada satu program, saya tak tahu di mana, tapi masa tu Ustaz Zahar dah habis, dia bersalam-salam kan dengan jamaah, ramailah bersalam. Ada satu budak muda sambil salam tu ambil gambar. Dia buat video kan, dia pegang. Lepas tu orang lain pun buat video kan, masukkan gambar budak ni kebetulan. Jadi dia sempat urut janggut Ustaz Zahar masa itu. Jadi ada bodyguard belakang ni jeling sampai ke sudah kan. Itulah, dia nak barakah tapi cara tu tak kena lah. Adab tak. Sebab itu dalam majlis kan, jangan buat gitu. Sebab itu dalam majlis yang besar, dan kalau kita nak kena personal lah. Minta maaf ustaz, sikit je saya nak pegang, nak rasa kan. Tak apalah, tapi dalam majlis itu tak kena lah kan. Jadi tak tahulah selesai budak tu dah minta maaf dengan ustaz ke, saya tak pasti yang tu. Tapi itu kadang-kadang saya kata adab tu kena tahu. Bergurau boleh dengan ustaz-ustaz, ada batasan. Bukan tak boleh melawak, bukan dengan ustaz baca Al-Quran je. No. Kan? Kita ni pun merapu juga. Tapi adab tu kena ada. Batasan guru dengan murid, murid dengan guru. Mesti kena ada. Kan? Sebab adab mendahului ilmu. Apa pun adab, akhlak, tertib, itu kena jaga. Kalau kita baca adab ulama' dulu, anak-anak murid dulu, lagi gerun kita. Kan? Ada yang tidur kaki tak menghadap rumah tok guru ada. Menyengit tidur sampai susah. Orang tanya, kenapa kau tidur macam ni? Kalau aku lurus ni kena rumah tok guru, tak boleh. Barakah ilmu hilang. Kita tapau parking ustaz. No. Bukan kat sini, tempat lain. Belah-belah kutub utara sana tu. Jadi kan, dah besar tulis parking penceramah. Bagilah kesian kat ustaz kan, kadang terlambat dah ditapau semacam je kan. Saya pernah kena satu tempat tu, ditapau parking kita, anak murid lagi ganas daripada ustaz. Dia kata apa ustaz? Blok je parking tu ustaz. Ustaz parking je belakang tu biar padan dengan muka dia.
anak murid keturunan Saidina Umar, tak boleh kata apa. Saya kata tak apalah, kan dia nak keluar payah pula, kita parking jauh-jauh kan. Jadi itu benda kadang-kadang kita kena tengok jugalah, tak, kita kena jaga. Jadi sebab itu kita doa, dan hujung tu kesimpulan doa panjang tadi ibu sekalian, cerita dia minta ampun je kan. Itu je doa tu sebenarnya, cerita dia minta ampun, banyak sikit sengaja tak sengaja minta ampun. Hadis tu juga Bukhari Muslim, itu hadis yang sahih. Baik, kita tengok sikit lagi, satu dua lagi daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi du'aihi, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Hadis Imam Muslim. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doanya pernah membaca, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akibat buruk amalanku dan dari akibat buruk kerana apa yang aku tidak buat. Maksud dia dalam doa ni, kita minta perlindungan dengan Allah daripada benda yang tak elok yang kita buat, ataupun benda yang kita tak buat dia mendatangkan tak elok juga pada kita. Cerita dia minta lindung daripada benda-benda yang tak baik yang Allah nak bagi pada kita. Sebab yalah, kadang-kadang bila Allah uji manusia ni macam-macam, dan kita kena ingat satu benda lah, ujian-ujian Allah ni dia bagi berdasarkan kemampuan kita masing-masing. Allah hantar penyakit itu, penyakit ni, Allah tahu orang tu boleh hadap, walaupun mungkin itu menjadi asbab kematian dia, tapi dia terima dengan sabar. Kita tak tahu, itu habuan masing-masing. Kadang-kadang kita tengok orang tu sihat, jarang jumpa makcik ni kat hospital, tapi Allah uji dia kot lain, perangai tok laki ni. Kita laki okey, wali Allah. Laki tak banyak komplain. Ibu-ibu untung kalau dapat laki tak banyak komplain. Betul saya cakap. Masaklah apa pun on, tak ada masalah. Bang, hari ni sardin bang, okey bang, tak ada masalah, janji sedap bang, besok sardin, okey, tak ada masalah. Sampai orang panggil laki dia laki sardin, sardin sesaja dah, dia okey, tak ada masalah. Telur ke sardin ke ikan bilis pun jalan, tak ada apa, janji boleh makan sudah tak. Dapat jenis suami tak kaki cerewet ni ibu, Allahu Akbar. Oi, jangan buat main tu. Tenang jiwa kita. Kita dah lah kerja banyak, dah lepas tu dapat tu laki cerewet, oh ini penat tu kan. Sebab itu syukur. Tapi kadang-kadang orang lain dia uji kot lain. Suami dia okey, dia uji dengan penyakit. Yang kita suami tak okey, penyakit pula tak ada. Disebab suami tak okey pula dapat penyakit. Tak pasal-pasal aja kan. Sebab stres tadi. Jadi sebab itulah, apa pun syukur pada Allah. Sama macam suami ke, dapat suami isteri yang baik kan, dengar kata tak kuat melawan sangat, walaupun kadang-kadang empat pintu sikit-sikit kan, sikit-sikit lah. Itu pun syukur juga kan. Sebab orang lain ada yang tak kahwin, ada yang tak bersuami, ada yang tak ada isteri kan. Tapi kita bila ada ni, orang kata hargai lah, jaga baik-baik. Sebab perangai tak sama ibu-ibu. Lelaki lain PL, perempuan lain PL dia. Allah cipta tu memang langit bumi punya kan. Orang lelaki dia tak memikir masalah kecil, dia masalah negara je. Masalah besar-besar tu baru dia mikir. Orang perempuan tak kan, langsir sengit pun masalah buat dia. Tak sama. Dia letak, dia cakuk tepi tu, awak sini besar sini kecil, repair balik. Itu masalah negara buat dia kan. Masalah selipar kat luar tak susun, masalah ampai baju dah reput. Orang lelaki tak apa, selagi tak runtuh hampaian tu dia okey, janji boleh sidai.
Kan, itu Allah buat. Sebab bagus juga Allah buat gitu. Kalau dua-dua teliti sangat, udah apa benda pun tak boleh buat. Kan? Jadi itulah, hargailah apa yang ada, syukur apa yang ada. Kalau lain macam perangai pasangan kita, kesabaran tu perlulah, kan? Kesabaran, doa, redha. Kena belajar redha, ibu-ibu sekalian. Sebab itu kunci kita masuk syurga. Kan? Suami isteri itu kita punya jalan tu nak masuk ke syurga tak? Itu yang paling penting. Baik, yang terakhir saya nak baca pada pagi ni daripada Ibnu Umar ataupun Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, kana min du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa faja'ati nikmatika wa jami'i sukhtik, atau kama qala Nabi fil hadis. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sinarnya nikmatmu, min zawali nikmati. Zawal ni maknanya hilang. Zawal tu makna dia macam dipanggil zawalus syams, hilangnya matahari, hilangnya cahaya matahari. So makna zawal ni'matik, aku berlindung kepada engkau ya Allah daripada hilangnya nikmatmu ke atasku. Kita minta supaya Allah jangan tarik nikmat dia pada kita lah. Itu bahasa mudah dia lah, kan? Kadang nak faham bahasa Arab ni pening tak? Jadi kita minta perlindungan kepada Allah supaya nikmat dia pada kita tu jangan dia cabut. Zawal ni pun boleh makna cabut jugalah, hilang, kan? Yang kedua, berpindahnya keselamatan yang engkau berikan. Maknanya daripada Allah jaga kita dengan penuh keselamatan, jangan Allah hilangkan keselamatan tu jadi satu benda yang berbahaya pula kepada kita. Itu kena minta doa lah. Kemudian tibanya seksaan derita yang sekonyong-konyongnya. Wafajaah ni makna, sekonyong-konyong ni makna yang tiba-tiba. Datangnya seksaan yang mendadak, yang tiba-tiba. Tiba-tiba gempa, banjir kilat, kan? Kalau banjir bulan 12 ni, itu dah diramalkan. Tapi kita doa yang baik-baik lah, kan? Walaupun semua pihak dah buat persiapan, tapi kita jangan memburukkan keadaan. Yang orang viral-viral pasal tasik kenyir tu, kan? Itu latihan pihak berwajib lepaskan air. Memang nampak air macam gunung turun. Training sambil latihan. Besok hujan kau penuh hempang, macam mana nak buat? Buat keluar air tu dulu separuh ke macam mana, ada lah sukatan dia. Dia buat taklimat dalam dewan macam ni, kan ada kan video viral tu. Jadi kita jangan menambah-nambah cerita. Kita tak tahu, dah lah kita orang Subanjaya pula tu, bukan orang Kenyir yang beria bercerita tu, kan. Itu masalah kita. Kadang-kadang lebih sudu daripada kuah. Jadi apa pun kita doa, minta Allah supaya jangan jadikan bala ni secara tiba-tiba. Dan kita minta dijauhkan daripada segala kemurkaan Allah. Macam tu. Itu yang kita minta awal tadi, minta rahmat dia. Sebab kita tak mau Allah murka kepada kita. Na'udzubillah. Sebab bila Allah Ta'ala murka, ceritanya adalah api neraka. Wal'iyazubillah. Jadi oleh kerana itulah, tuan-tuan, ibu-ibu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, apa yang paling penting kita nak sebut pada pagi ni, yang di bawah tu Zaid bin Arqam, itu kita sambung 2 minggu akan datang. Mujur tak kena cuti.
Kan, sebab kita cuti Isnin 2 kali. Isnin depan, kedua, dan Isnin keempat. Isnin kedua ni minggu depan Maulid Rasul, cuti Isnin. Isnin satu lagi depa Bali. So biar depa je lah. Kita jangan kalut sangat. Kita cuti je. Baik. Kuliah tak cuti ya? Cantik. Tapi ada setengah muslimat cuti. Tak, saya cerita tempat lain. Sini saya tahu kaki kuliah. Jangan marah saya. Kan? Jadi sini okey kuliah. Saya cerita setengah tempat. Tapi masa cuti Isnin tu seronok. Isnin yang minggu depan ni, sebab kami ada forum. Kami ada forum 3 beradik yang telah lama tidak disatukan. Tapi forum duha lah. Kuliah duha, tapi kita buat forum dekat Pondok Muallim Slim River, Perak. Jauh sikit lah kan? Baik, jadi kita berhenti situ. Sebagai kesimpulan akhir untuk pagi ni, yang pertama sekali, muslimin dan muslimat sekalian, jangan berputus asa atau berputus harap dengan Allah, dan sentiasalah berdoa, sentiasa merayu, sentiasa minta ampun, sentiasa mengharap kepada Allah selalu. Nombor 2, apa pun carilah keampunan Allah. Sebanyak mana pun dosa kita, Allah kata kalau setinggi gunung pun, besar lagi rahmat dan keampunan aku kepada kamu. Jadi jangan give up dengan dosa yang telah kita buat. Kita minta ampun, insya-Allah Allah yang Maha Pengampun, Ghafurur Rahim, pasti akan ampunkan dosa-dosa kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, seperti biasa ibu-ibu sekalian, jangan tinggalkan majlis ilmu. Walau di mana kita berada, apa keadaan sekalipun, mengaji kuliah tu sangat penting kepada kita. Mudah-mudahan ada kebaikan yang Allah beri kepada kita semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu yang boleh saya share sedikit pada pagi ini. Dan sebelum saya tangguh, ada beberapa perkongsian ringkas. Seperti biasalah, yang pertama kita punya kutipan untuk Kompleks Tahfiz Al-Khairiyah Ustaz Farhan Suhud, dan juga untuk tabung kebajikan juga. Dan Alhamdulillah, saya berkesempatan pada minggu lepas, saya pergi Kedah. Jadi on the way tu saya telefon Ustaz Farhan, saya nak singgah kalau dia ada. Dia kata entah punya pasal lepas subuh nak sampai, kan? Jadi selepas subuh tu dia dah ada dekat situ. Saya singgah dengan keluarga saya bagi duit. Sialah, bukan duit saya pun, duit ketipan lah. Dapat ada 6,000 apa semua, kita serah juga. Mana kumpul kita bagi. Dan saya sempat tengok lah, walaupun tak berjalan pusing sebab kita pun kerja masa. Tapi daripada atas tu kita nampak memang cantik, memang luas. Pada saya memang dahsyat lah apa yang dia buat. Surau dah siap, pejabat pentadbiran dah siap, kelas-kelas pun sedang disiapkan, pondok orang tua-tua sedang dibuat, pusat latihan mu'alaf akan dibuat, musangking dah tanam dengan blackthorn duri hitam. Dia mahal-mahal punya tu, tak ada murah-murah punya, kan? Kemudian kolam ikan pun dah ada ikan. Ada 4 paya yang dia convert jadi kolam. Dia asalnya ibu-ibu kebun getah yang ditinggalkan. Bayang macam mana Ustaz Farhan buat. Kebun getah, betul-betul kebun. Bila tuan tanah tu tunjuk mana tanah tu, dia tunjuk hutan. Ustaz Farhan tepuk dahi. Dia kata, ya Allah, kalau inilah tempat dia, kau mudahkan. Allah tolong. Masa PKP tu dia kata Allah banyak tolong, kan? Dia buat tu sebelum PKP lah, masa dekat PKP lah. Jadi, dan ada seberang pagar sana tu, dia kata tanah dia juga yang dia orang beli. Katanya nak tanam rusa pula lah. Bela rusa, no? Tanam rusa mati, kan? Ternak rusa katanya. Wallahualam, mudah-mudahan jadi ya, insya-Allah. Jadi saya dah tengok dan saya hanya mampu doa lah. Sebab saya tak mampu untuk, dari sudut management saya tak reti. Itu kita serah pada dia lah. Saya bantu cari duit sahaja. Itu saja.
insya-Allah dengan doa kita lah. Baik, itu yang pertama. Dan yang kedua, baik, itu saja, terima kasih. Yang baik yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan dulu majlis dengan tasbih kafarah, suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.